Ya, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, kita belajar lagi. Okey, masih lagi dalam bab geometri koordinat. Okey, hari ini kita nak tengok garis lurus selari dan garis lurus serenjang. Apa maksud garis lurus selari dan garis lurus berserenjang? Okey, kalau selari dia ada dua keadaan. Kalau dua keadaan, ni ada satu garis. Ini pun garis. Macam ni kita panggil dia garis selari. Garis selari selamanya tidak akan bersilang. Okey, garis selari sampai bila-bila pun dia tidak akan bersilang. Dua garis ni tak akan bersilang. Satu lagi, garis ni selari kadang-kadang dia bertentangan. Kadang-kadang kita boleh buat dalam satu garis lurus. Okey, katalah kita ada garis AB dan BC. Dua-dua ni kita boleh kata dia punya garis adalah selari. Okey. Kalau berserenjang pula, dia ada dua garis dan dua garis ni membentuk sudut 90 darjah. Katalah ni garis AB, yang ni garis CD. Okay, ni AB, yang ni CD. Dua garis ni dikatakan berserenjang kalau dia bersudut tegak. Okey, untuk soalan ni juga, kalau kita nak tahu kalau garis dia selari, macam ni kalau garis dia selari. Apa maksud garis selari? Jadi kita nak tengok dia garis selari ke tak. Kalau garis selari, katalah ni garis AB, okey, dan garis CD. Macam mana kita nak tahu garis AB dan CD selari? Senang saja, kita cari nilai M untuk AB, keturunan AB, dan kita cari juga keturunan untuk CD. Kalau nilai M AB dan keturunan CD sama, maka dia adalah selari. Okey. Sama juga kalau dia berserenjang. Kalau berserenjang, senang je. Kalau berserenjang, kalau dua garis tu berserenjang, macam ni cara dia. Ni garis AB. Okey, kita cari keturunan dia, AB. Kemudian ada kata garis CD tadi tu, kalau dia berserenjang, kita cari juga garis dia punya keturunan CD. Okey, bila kita cari keturunan, kita dapati katalah keturunan AB ni 2. Kalau dia berserenjang, dia akan jadi, kalau M, katalah contohlah MAB sama dengan 2, maka MCD dia akan jadi songsang. Kalau ini 2, maksudnya 2/1. Kalau dia berserenjang, dia akan jadi 1/2. Cumanya dia yang ni positif, yang ni akan jadi negatif. Kalau MAB, katalah ni contoh. Kalau MAB ni ialah negatif 1/3. Maka MCD dia akan jadi songsang, terbalik. Terbalik maksudnya 3/1. Dan simbol dia pun bertukar. Daripada negatif jadi positif. Kalaulah kita diberi satu persamaan Y sama dengan MX tambah C. Okay, Y sama dengan MX tambah C. Macam mana kita nak tengok? Daripada sini, daripada Y sama dengan MX tambah C, kalau kita buat persamaan ini hanya Y saja. Y sebagai perkara rumus. Nilai sebelah X ni adalah nilai M. Nilai C ni ialah pintasan Y. Okay, kita boleh dapat nilai M daripada persamaan. Kita ubah jadi, tukarkan dia jadi perkara rumus dia Y sama dengan nilai sebelah X tu ialah nilai M. Kalau dia bagi dalam bentuk pintasan X per A tambah X per B sama dengan 1, tukar macam ni, maka keturunan dia ialah negatif pintasan. Ni silap ni. Ni Y ni. Silap. Ni buku teks ni salah. Ni Y. So, keturunan dia ialah, ni pintasan Y dia ialah B. Pintasan X dia ialah A. So, keturunannya sama dengan negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Okey. Kita tengok contoh 5. Tunjukkan sama ada garis lurus 6X tambah 9Y sama dengan 7. Dan yang ni adalah selari atau tidak. Okay, kalau kita nak tengok selari ke tak, kita kena tengok dia punya nilai M. So, kita kena cari nilai M kat persamaan yang ni dan cari nilai M yang persamaan yang ni juga. Okay, untuk yang ni, kita kena tukar dia jadi perkara rumus dia sama dengan Y. So, nak tukar perkara rumus sama dengan Y, senang je. So, kita buat 6X tambah 9Y sama dengan 7. Okey. Kalau kita nak tukar dalam pintasan pun boleh. Nak tukar dalam pun boleh ni sebenarnya. So, ini kita buat 9Y sahaja sama dengan 7
tolak 6x. Kita nak y saja, maka y sama dengan 7/9 tolak 6/9x. Betul tak? Kita bagi nombor ni dengan 9. Ni semua ni kita bagi 9. Okay, ni semua ni kita bagi 9. Yang ni pun bagi 9. So, ini 9 dah hanya tinggal y. So, y sama 7/9 tolak 6/9. Cumanya yang ni kena mudahkan. Jadi, yang ni sifar 3, saya dapat 2. Yang ni dapat 3. So, cikgu tulis elok balik. Y sama dengan 7/9 tolak 2/3x. Dari sini kita tengok depan x dia ada nombor negatif 2/3. Untuk persamaan ni, nilai kecerunan dia sama dengan negatif 2/3. Okey, seterusnya kita cari pula kecerunan yang ni. Kita tengok ini dia tulis dalam bentuk pintasan. Okey, yang ni pintasan x, yang ni pintasan y. Sebab ini dah mesti satu lah. So, kita nak tahu nilai M dia sama dengan negatif pintasan Y. Pintasan Y dia 2 bahagi pintasan X dia 3. So, kecerunan yang ni ialah M sama dengan negatif 2/3. Kita dah tengok dah nilai M ni negatif 2/3. Yang ni pun negatif 2/3. Maka dua garis lurus ni adalah selari. Kalau kecerunan sama, selari. Okey, untuk soalan B pula, kita tengok garis lurus Y sama dengan 4 tolak K/3X. Dengan keadaan K ialah pemalar, ada selari dengan garis lurus yang ni. Okay, kita tengok yang ni, Y sama dengan 4 tolak K/3X. Kita tengok depan K. Depan K dia ialah negatif K/4. Depan X ni, nombor dia ialah negatif K/3. So, untuk garis yang ni, nilai M dia sama dengan negatif K/3. Untuk soalan ni pula, kita kena susun supaya Y menjadi perkara rumus. So, 2X tambah 3Y sama dengan 9. 3Y sama dengan 9 tolak 2X. So, semua ni kita bahagi dengan 3 sebab kita nak Y saja, betul tak? So, ini bagi 3. Bahagi 3. Bahagi 3. So, kita akan dapat Y saja. Ini 9 bahagi 3 dapat 3 tolak 2/3X. So, kecerunan dia depan X, betul tak? So, kecerunan dia ialah negatif 2/3. So, sebab dia kata selari, maka kecerunan persamaan ni dan persamaan dekat atas ni sama. So, M tadi kita dapat, M yang ni tadi kita dapat negatif K/3. Okay, kecerunan yang sebelah ni pula ialah negatif 2/3. Tengok ini sama dah, ni 3. Ini negatif, negatif boleh padam. So, K nilai dia ialah 2. Okey, untuk contoh 6 pula, soalan contoh 6A ni boleh cuba sendiri. Okey, cubanya kalau dia ada lain sikit sajalah. So, kita tengok nilai ni, Y, kita adjust ni. So, Y sama dengan 5 tambah 3X. Betul tak? So, depan Y ni dah tak ada apa dah. So, maksudnya nilai M dia ialah positif 3. So, untuk yang ni, M dia sama dengan 3. Ini pula kita susun supaya jadi Y sama dengan. So, kita terus tinggalnya 3Y sama dengan negatif 12 pindah jadi 12 tolak X. So, yang ni nak tinggal Y saja. Yang ni kita bahagi 3. Yang ni pun bahagi 3. Yang ni pun bahagi 3. Okay, so depan X ni sebenarnya nombor dia ada 1. Betul tak? So, nilai M ni ialah negatif 1/3. Negatif 1/3. So, kita tengok ni nilai dia M yang pertama ialah 3. Yang kedua ialah M sama dengan negatif 1/3. Okay, kalau kita nak tengok dia selari ke tak, kita boleh tengok memang tak selari lah. Ni memang tak selari. Tapi kalau kita nak tengok dia berserenjang, kita boleh guna formula yang atas tadi ni. Okay, M1 kali M2 dapat negatif 1. So, kita try darab 3 M1 darab M2 sama dengan 3 darab negatif 1/3. So, kita akan dapat negatif 1. Maka garis ini dan yang ni dia tak selari tapi dia terenjang. Okey, untuk soalan B pula, bucu-bucu bagi sebuah segitiga ABC ialah 0, negatif 5, 2, 1 dan negatif 7K. Dengan keadaan K ialah pemalar, cari nilai K jika sudut ABC sama dengan 90 darjah. Kita ada segitiga tu nama dia ABC.
So, dia kata sudut A, sudut pada B ni, sudut pada yang tengah ni huruf B kan. Pada B ni nilai dia 90 darjah. Macam tu. Bila 90 darjah, maksudnya kita tahu dia berserenjang. Okey, dia berserenjang. Koordinat A, okey, so mula-mula sekali kita cari keturunan AB dulu. Nak cari keturunan AB, kita guna formula. Yang ni semua kita belajar masa tingkatan 2 tau. Tapi kadang kita lupa kan. So, kita guna, yang ni X1, yang ni Y1. AB ya, ni X2, yang ni Y2. So, kita guna formula Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. So, Y2 ialah negatif, Y2 ialah 1. So, 1 tolak negatif 5. Bahagi dengan 2 tolak 0. 2 tolak 0. Kan X2 dia 2 kan? X1 dia 0. So, kita akan dapat, atas ni dapat 6 per 2. So, ini kita akan dapat 3. So, keturunan ni ialah 3. Kemudian, kita tengok pula. Dia bagi tahu tadi nilai dia. Kita tengok pula nilai untuk keturunan BC. Okey, keturunan BC. Keturunan BC. So, kita bandingkan BC. So, ini X1, Y1. Buruk Ini X2, Y2. So, kita guna formula M sama dengan Y2 tolak Y1 bagi dengan X2 tolak X1. Sama dengan Y2 ialah K tolak 1 bahagi dengan negatif 7 tolak 2. So, kita akan dapat K tolak 1 per negatif 9. Okay, nilai ni kita ingat balik keturunan ni kalau berserenjang bila kita darab dia akan dapat negatif 1. So, keturunan ni kita tulis balik K tolak 1 per negatif 9. Okay, tadi kita dah tahu dah kalau dia berserenjang M1 kali M2 dapat negatif 1. Kita darab je. M1 kali M2. So, M1 kali M2 maka M1 kali M2 sama dengan negatif 1. M1 dia ialah 3. Darab dengan M2 dia K tolak 1 per negatif 9. Sama dengan negatif 1. Yang ni kita boleh hapus. 1, ini dapat 3. So, negatif 3 naik atas. Betul dah? Ini dah habis dah. Ni kira masuk terus. Okay, kita dapat negatif 3 naik atas. Negatif 3 darab dengan negatif 1 dapat 3. K tolak 1. Maka K sama dengan 3 tambah 1 sama dengan 4. Diri 7.4. Okey, sekarang ni kita nak tengok sama ada pasang garis lurus berikut berserenjang ataupun selari. So, kita cari nilai M untuk dua persamaan ni. M1 ni M2. Kalau M1 dan M2 sama. Kalau sama, M1 sama dengan M2, dia selari. Okey. Kalau kita buat M1, kita dapat nilai M ni dan M kedua ni. Bila kita darab M1 kali M2, kita dapat nilai negatif 1, maka dia berserenjang. Okay, boleh cuba untuk soalan 1, 2, 3, 4. Okey, yang ni cari pembahalan. Dia kata AB, okay, contoh ni kita tengok Jika AB berserenjang dengan BC. So, AB, kita lukis siap-siap. Dia sebuah segitiga kan, berserenjang. Macam tu lah nah. So, ini AB. A, B, C berserenjang. So, yang ni kita kena kira macam soalan contoh 2 tadi nah. Okay, untuk soalan latih diri 7.5, dia kata cari persamaan bagi jejari ni. Okay, dia kata di dalam rajah sebelah jejari A, B bagi sebuah roda Ferris berserenjang. So, ini 90 darjah. Okay, dengan tangen kepada bulatan di titik 812. Samaan tangen kepada bulatan itu di titik B diberi sebagai persamaan ni sama dengan 3x persamaan tangen perbuatan itu diberi 3x tambah 2y sama dengan 48. Okay, bila dia bagi persamaan macam ni, automatik kita boleh tengok dia punya nilai M sama dengan apa.
Okey, bila dikata cari persamaan bagi jejari AB roda Ferris itu, kata tangent ni persamaan dia 3x tambah 2y sama dengan 48. So, kita cari dia punya keturunan. Kita buat 2y sama dengan 48 tolak 3x. So, ini kita nak buat saja. Kita bahagi 2, bahagi 2, bahagi 2. Ni tolak dia lah. Ni tolak. Okay, tolak 48 tolak kan. So, kita dapat dah yang ni y sama dengan 24 tolak 3/2x. Maka kita tahu keturunan garis tangent ni ialah negatif 3/2. Okay, kita tahu bila dia keturunan, kita tengok tangent dengan jejari dia berserenjang. Okay, tangent dan jejari berserenjang. Ini tangent, yang ni jejari. Dia berserenjang. Yang ni negatif 3/2. So, kita nak cari nilai keturunan kat sini. Kita guna M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Okay, so M1 kita anggaplah M1 tu negatif 3/2 darab M2 sama dengan negatif 1. Maka M2 sama dengan 2 ni naik atas. So, negatif 2, negatif 3 turun bawah. Negatif-negatif positif, maka keturunan dia ialah 2/3. Maka keturunan ni ialah 2/3. Nampak tak? Terbalik, tukar tanda. Nampak tak? Kalau dia berserenjang, yang ni negatif 3/2. Yang ni 2/3. Kalau senang, kita boleh fikir terbalik, 3 turun bawah, 2 naik atas, negatif tukar jadi positif. Okay, tapi dalam soalan ni, dia bukan nak cari koordinat. Dia nak cari persamaan bagi jejari AB. So, jejari AB, kita macam ni lah. Jejari AB, yang ni B, yang ni A. Koordinat dia ialah 8, 12. Nilai M, alamak. Nilai M dia ialah, nilai M untuk garis ni ialah 2/3. Kalau kita nak bentuk persamaan, kita guna formula M sama dengan, yang ni A ni kita tak tahu kan. So, kita biar jadi sebagai XY. So, kita guna formula M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Okay, kita anggap je 8, 12 ni Y2, X1. Ini kita anggap je ni X1, Y1. Yang ni X2, Y2. Pun boleh mana-mana je lah. So, yang ni 2/3. Keturunan dia kita ganti dengan 2/3. Sama dengan, kita katalah 12 tolak Y. 12 tolak Y. Bahagi dengan 8 tolak X. 8 tolak X. So, kita darab bersilang. So, 2 kali 8, 16. 2 kali negatif X, dapat negatif 2X. Kita darab kena dua-dua lah. Ni 3 kali 12, 36. 3 kali negatif Y. Tolak 3Y. So, kita biar dia macam ni. Kita buat. So, kita pindahkan X ni ke depan pun boleh. So, 2X. Tolak 3Y. Sama dengan, buat je 16 tolak 36. Negatif 20. Boleh juga kita buat macam ni. Kita buat sebagai, dia boleh. Ini pun dah dapat jawapan dah sebenarnya. Pun dah okey dah. Tapi kalau kita nak cantik, kita buat pindah bagi Y tu positif. 3Y tolak 2X tolak 20 sama dengan kosong. Okay, boleh cuba. Terima kasih.